Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu warga IPG Kampus Tun Hussein On. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillah. Syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama untuk berkumpul dalam rancangan diskusi agama yang akan dikendalikan oleh saya pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengalu-alukan kehadiran saudara dan saudari pada majlis ilmu kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada sesi diskusi kali ini. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat yang diraikan sekalian, izinkan saya untuk mengulas serba sedikit berkenaan tajuk diskusi kita pada hari ini. Tajuk diskusi yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah mengenai pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Saya, Ahmad Ridhauddin bin Rosman, selaku moderator anda bagi sesi diskusi pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang siswa guru yang sangat bijaksana dan yang dihormati, Saudara Muhammad Haziq Fahmi bin Hisham. Terima kasih kepada Saudara Haziq kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk berkongsi ilmu bersama para hadirin sekalian. Akhlak mempunyai pengaruh yang besar ke atas diri individu Muslim dan umatnya. Manusia membentuk dan mengolah gerak laku perbuatan dan amalannya mengikut bentuk dan acuan sistem akhlak tersebut. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan daripada Harun pada tahun 1988. Jika setiap individu Muslim berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan sebagainya. Akhlak mulia merupakan tunggak kekuatan masyarakat dan negara. Oleh itu, setiap individu wajib berjuang menegakkan akhlak mulia dan berusaha mencegah dan memerangi apa sahaja gejala kerosakan akhlak dalam masyarakat. Jika perkara ini diabaikan, tentu seseorang itu akan rugi dan mendapat kehinaan baik dalam masyarakat maupun negara, di dunia maupun di akhirat. Manusia sempurna iaitu insan kamil ialah manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Maka seseorang yang jahil tetapi berakhlak mulia lebih baik daripada seorang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Oleh itu, mendidik anak-anak dengan pelajaran tinggi tanpa mendidik akhlak, mereka bererti kita mendidik para penjenayah profesional yang menjual negara, bangsa dan agama. Menurut Kamus Dewan pada 1989, akhlak adalah budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan, tingkah laku manusia dan sebagainya. Nama ada baik atau jahat. Perkataan akhlak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu khuluq yang bermaksud kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Sayyidatina Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Akhlak Rasulullah SAW yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita sebagai seorang siswa guru yang sedang menuntut di kampus IPG kita masing-masing boleh mengamalkan dan menghayati akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah? Oleh itu, saya mempersilakan Saudara Haziq bagi menjawab soalan tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada tuan moderator, saudara Ridhauddin atas pengenalan yang diberikan serta soalan yang menarik. Terdapat pelbagai akhlak yang boleh kita contohi serta saling menghormati dan saling menghargai merupakan salah satu ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar sesama Muslim itu dapat saling menjaga kehormatan diri masing-masing dan juga orang lain.
Untuk itu, saya akan mengupas tentang saling menghormati dan saling menghargai sesama Muslim dan bukan Muslim. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 yang bermaksud, sebahagian besar para ahli kitab ataupun guru menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kamu ke dalam keadaan kekafiran saat kamu sudah beriman. Kerana sifat dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka sebuah kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan penjelasan beberapa dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah disebut di atas, kita dapat menyimpulkan betapa indahnya agama Islam itu di mana sebagai seorang siswa guru, kita telah diperintahkan agar sentiasa bersikap toleran serta tetap menghormati orang di sekeliling kita. Tidak kira sama ada dengan rakan, pensyarah maupun staf. Cuba kita bayangkan, kita dituntut untuk menghormati orang yang kita tidak dikenali. Apatah lagi jika kita sebagai warga IPG yang diibaratkan sebagai sebuah keluarga yang besar. Antara amalan yang boleh kita amalkan bagi menghayati sikap, menghormati dan menghargai orang lain seperti apabila kita bercakap dengan seseorang, kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan nada yang sesuai. Selain itu, kita juga mestilah menyentuh perkara yang tidak sensitif kepada orang lain kerana ia boleh membuatkan seseorang itu terasa dan akhirnya menimbulkan perbalahan dan persengketaan yang mampu meregangkan hubungan seseorang. Oleh itu, jika anda sebagai seorang siswa guru itu tidak menghormati saudara sesama Muslim di IPG, tentunya pengamalan dan penghayatan akhlak mulia di dalam diri mereka adalah rendah. Dan kesannya, siswa guru tersebut akan dipandang rendah oleh orang luar dan orang bukan Islam tidak akan tertarik terhadap agama Islam itu sendiri. Hal ini kerana pada perspektif mereka, Islam mengajar penganutnya bersikap kurang ajar dan biadab. Na'udzubillah. Jika kita menemui orang-orang yang seperti itu, maka kita yang memiliki ilmu yang cukup ini sebaiknya mengajak orang itu untuk berubah kepada yang lebih baik dengan menyertakan argumentasi yang kuat dan juga disertai dengan dalil-dalil yang mendasarinya. Dengan harapan agar yang bersangkutan akan mendapat pemahaman yang benar tentang agama Islam khususnya kepada pelajar di IPG. Namun begitu, jika kita tidak mempunyai bekalan ilmu yang cukup, maka akan jauh lebih baik jika kita mendapatkan panduan dan rujukan daripada individu yang jauh lebih berilmu, pengetahuan terhadap perkara ini. Serta jauh lebih baik jika kita fokus untuk terus memperbaiki diri kita sendiri yang masih banyak lagi dengan dosa serta memiliki banyak kelemahan serta kekurangan ini. Sambil juga terus berupaya untuk menyebarkan kebaikan kepada semua. Baiklah, itu saja daripada saya setakat ini. Terima kasih kepada saudara Haziq atas perkongsian yang panjang lebar tersebut. Sudah terang lagi bersuluh, Islam mengajar penganutnya supaya sentiasa menghormati orang lain, tidak kira saudara seagama maupun bukan. Sikap menghormati ini adalah sangat penting untuk diterapkan dalam diri seorang Muslim kerana ia banyak mendatangkan faedah. Apabila kita menghargai orang lain, kita bukannya menunjuk kelemahan diri kita sendiri. Bahkan kita menunjukkan bahawa diri kita menjadi lebih matang. Dengan bersikap saling menghormati, tentu sahaja kita akan menghindari untuk menjaga ucapan kita. Kerana dari sinilah yang paling sering terjadi perselisihan. Meskipun orang lain memancing emosi kita, sebaiknya kita tahan amarah kita dan menjawab dengan tenang. Hal ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Namun, dengan berjalannya waktu, kita akan semakin matang dalam menghadapi perbezaan pendapat. Dengan tidak menyatakan sekali emosi dalam berfikir, maka keputusan yang akan diambil oleh kita akan menjadi keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Sikap menghormati orang lain merupakan nilai manusia yang terbaik di dalam dunia ini. Ia juga tidak ternilai harganya. Di mana pun dan kemanapun kita pergi, jika kita selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati orang lain akan terbuka dan akan berbalik menghormati diri kita. Baiklah, selain sikap menghormati orang lain, saya amat tertarik dengan sikap saling bermaafan. Bolehkah saudara Haziq mengupas isi tersebut dan jelaskan bagaimana siswa guru boleh mengamalkan sikap tersebut dalam seharian?
Baiklah, manusia dengan segala aktiviti dan keterbasaan mereka sentiasa membuat kesalahan. Biasa saja kesalahan tersebut kerana perbezaan pendapat atau pandangan atau dalam berinteraksi sosial kadang tercetus senda gurau yang menyinggung satu sama lain. Hal ini adalah sifat fitrah manusia. Manusia akan luput dari salah dan hilaf, yang disengaja maupun tidak, yang besar maupun kecil. Dan atas sifat manusia itu, kita harus berusaha untuk melakukan muhasabah diri setiap waktu agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dan juga kita harus berusaha melatih diri kita sendiri untuk memahami dan memaafkan kesalahan orang lain. Faedah keutamaan sifat pemaaf bagi seseorang mukmin disebut dalam sebuah hadis yang bermaksud, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan. Manakah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepadamu Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap Muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. Hadis riwayat Abdul Dahak dari Ibu Anas. Berdasarkan hadis tersebut, maka kata maaf bukan hanya diperlukan oleh orang yang berbuat salah, tetapi lebih jauh lagi. Sifat pemaaf sangat menguntungkan di akhirat nanti bagi sesiapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin kita berkeras hati untuk tidak memaafkan kesalahan orang, padahal kita nanti akan bersedia berlutut dan menyembah Allah agar Allah mahu memaafkan kesalahan kita. Adakah kita ingin Allah tak memaafkan dan mengampuni kesalahan kita? Maka mulai saat ini, kita sebagai siswa guru mestilah melatih diri kita untuk memaafkan orang lain. Tidak kira kepada rakan siswa kita yang lain ataupun kepada pensyarah yang telah melakukan kesilapan kepada kita. Kerana begitu pula lah, orang tersebut sangat mengharapkan kemaafan dari kita. Lebih-lebih lagi, siswa guru seperti kita bakal menjadi yang berhadapan dengan para pelajar. Ibu bapa dan rakan setugas yang pasti membuat kesilapan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha mengetahui semua kesalahan kita pun adalah yang Maha mengampuni. Allah tahu apa yang ada dalam relung hati kita saat berbuat kesalahan. Tetap mahu memberi maafnya. Sedangkan kita yang tak mengetahui relung hati orang lain saat berbuat salah, tidak mahu membuat yang tersinggung kepada kita, mungkin saja kesalahan tersebut tanpa kesengajaannya atau bukan kesalahan. Hanya kesalahpahaman. Sungguh manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat terbatas atas setiap kejadian dalam kehidupannya. Apabila kita mudah untuk memaafkan orang lain, jiwa, jasmani dan rohani kita tetap sihat. Menjaga aura positif dan setiap aktiviti seharian kita. Di sisi lain, pada diri kita harus menguatkan diri sentiasa agar selalu berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika bergaul dengan sesama, kita harus belajar cara untuk dalam pekerjaan dan aktiviti formal bermasyarakat. Kita juga harus taat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar kita tidak berada dalam posisi orang yang meminta maaf. Kerana ini kaitannya pertama adalah hablum minan nas, di mana pemberian maaf dari seseorang yang kita singgung. Itu adalah hal penting di hadapan Allah. Oleh itu, para siswa guru sekalian, saya menyeru diri saya sendiri dan semua orang untuk memaafkan orang lain kerana terdapat firman Allah tentang keutamaan menahan amanah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang membuat kebajikan. Al-Imran 134. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu jelas sekali hujah dan penjelasan
yang disampaikan oleh saudara Haziq sebentar tadi. Benarlah, manusia dalam bahasa Arabnya adalah an-nas yang berasal dari nasya yang bermaksud pelupa. Terang-teranglah di sini bahawa manusia ini merupakan makhluk yang sering lupa dan tak lari daripada kesilapan. Oleh itu, sebagai seorang siswa yang berpendidikan, kita mestilah faham konsep tersebut dan sedia memaafkan orang lain. Cuba kita hayati kisah hidup Rasulullah SAW dalam memaafkan orang lain. Satu kisah di mana Rasulullah SAW diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun baginda tidak pernah membalasnya. Satu lagi peristiwa berlaku di Taif, di mana Rasulullah SAW dalam usahanya mengembangkan Islam. Disebabkan penduduk Mekah menolak usaha dakwah yang disampaikan, baginda berusaha pula mengajak penduduk Taif kepada Islam. Usaha Nabi SAW bukan hanya ditolak, tetapi ditentang dan dibaling batu oleh pemuda Bani Taif sehingga kaki baginda berdarah. Bagaimanapun Rasulullah SAW tetap mendoakan mereka supaya mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ditawarkan malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Pendekatan yang diambil oleh baginda adalah memaafkan serta mendoakan orang lain supaya dikurniakan pengampunan dan hidayah. Perbuatan sakit hati, mudah marah, menyimpan kebencian serta dendam pada orang lain akan mengganggu kesihatan jasmani seperti stres dan meningkatkan tekanan darah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura ayat 43. Begitulah karakter pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang patut diteladani oleh setiap manusia. Jika seseorang datang untuk meminta maaf, maka baginda terus memaafkan orang tersebut. Untuk menjadi seorang yang mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita terlebih dahulu memerlukan jiwa yang besar. Orang yang memaafkan sedangkan dia berada di pihak yang benar adalah kemuliaan buat dirinya. Memaafkan bukan sahaja akhlak terpuji, bahkan ia merupakan satu dakwah yang boleh kita lakukan bagi menarik minat orang bukan Islam untuk berjinak-jinak dengan agama kita selepas melihat keindahan dalam bermaaf-maafan. Seperti mana yang berlaku ketika peristiwa pembukaan kota Mekah pada 8 Hijrah, di mana Rasulullah SAW memaafkan semua penduduk Quraisy walaupun baginda berkuasa untuk menghukum mereka. Peristiwa ini menyebabkan ramai yang menunjukkan kesudian memeluk Islam. Baiklah saudara Haziq, bolehkah anda memberikan satu lagi contoh akhlak mulia yang boleh diamalkan selaku siswa guru? Baiklah, contoh yang terakhir yang dapat saya terangkan pada sesi diskusi ini merupakan akhlak mulia yang sering dilupakan terutamanya siswa guru, tetapi telah banyak didedahkan tentang kebaikannya, iaitu memberi salam. Pada zaman dahulu, para sahabat berlumba-lumba untuk memberikan salam terlebih dahulu, mahupun walaupun ia merupakan satu perkara yang sunat. Namun kini, salam hanya diberikan kepada orang yang kita kenal sahaja. Bahkan sesetengah masyarakat tidak lagi memberi salam dan menggantikannya dengan perkara lain. Terdapat satu budaya yang sering digunakan oleh masyarakat kini iaitu 3S. 3S ini adalah salam, senyum dan sapa. Ini merupakan budaya atau amalan yang perlu diterapkan terutamanya dalam kalangan siswa guru. Hal ini kerana budaya inilah yang akan mencorakkan karakter seseorang pendidik dalam diri mereka. Sebagai seorang siswa guru yang cemerlang, semestinya kita perlu menerapkan 3S dalam diri supaya dapat diajarkan kepada anak murid suatu hari nanti. Antara objektif budaya ini dilakukan adalah untuk membentuk budaya positif dalam kalangan siswa, membentuk hubungan yang terputik dan suasana kondusif di IPG, serta membentuk sifat hormat menghormati dan kasih sayang serta mewujudkan keseronokan untuk datang ke IPG. Objektif tersebut menunjukkan bahawa budaya 3S ini banyak memberikan kesan positif kepada diri dan masyarakat. Jadi, bagaimana langkah untuk mengamalkan 3S ini terutama dalam kalangan siswa guru ini? Baiklah, saya akan kongsi sedikit tips rahsia untuk menerapkan 3S ini. Antara tips rahsia adalah dengan melazimkan diri untuk memberi salam kepada rakan siswa Muslim
yang lain dan tidak kira umur ataupun jawatan. Apabila bertemu atau terserempak dengan mereka, kita mestilah memberikan salam terlebih dahulu supaya rakan siswa lain akan mencintai sikap ini. Selain itu, memberi salam ini juga bertujuan untuk mendoakan perkara yang baik kepada orang lain. Hal ini kerana salam bermaksud sejahtera dan Assalamualaikum bermaksud sejahtera ke atas kamu. Walaupun kita tidak mengenali individu tersebut, tetapi kita telah mendoakan yang baik-baik kepada dirinya. Bagi individu yang bukan Muslim, kita boleh memberikan ucapan selamat sejahtera untuk menunjukkan yang kita bersosial dengan mereka. Seterusnya, memberikan senyuman yang paling manis apabila terserempak dengan mana-mana siswa guru. Seperti mana yang kita ketahui, senyum merupakan satu sedekah. Dengan memberikan senyuman kepada orang lain secara tidak langsung, kita telah mengubah persepsi orang terhadap kita. Jika kita sering menunjukkan ekspresi muka yang masam dan sedih, orang lain akan membuat persepsi yang negatif terhadap diri kita. Oleh itu, rajinkanlah memberi senyuman kepada orang lain kerana ia mungkin menceriakan hari seseorang tanpa kita sedari. Lebih-lebih lagi dalam norma kehidupan sebagai seorang siswa guru. Kita disibukkan diri dengan lambakan kerja khusus. Dengan memberikan sedikit senyuman, sudah tentu menghilangkan rasa kesibukan kita dalam menyiapkan kerja khusus dan memberikan aura positif kepada orang lain. Air sekali adalah sapa. Sapa juga sangat bermakna dalam menambahkan keakraban dalam persekitaran kita. Memberi salam merupakan langkah utama dalam menuju ke proses sapa. Apabila kita sudah kerap memberikan salam kepada seseorang, sudah tentu kita akan berasa ingin menyapa individu tersebut. Jadi, sebelum menyapa seseorang individu, kita perlu mencari topik yang boleh dibicarakan dalam masa yang lama. Dengan mencari topik yang menarik, kita dapat memanjangkan perbualan dan meneroka sesuatu perkara yang baru. Sebagai contoh, saya pelajar daripada option pendidikan Islam ingin menyapa pelajar daripada option bahasa Inggeris. Dan tentu saya akan mencari topik yang berkenaan bahasa Inggeris seperti filem Inggeris, apa yang diminati ataupun lagu-lagu daripada artis barat yang terkenal. Bagi pelajar, option bahasa Inggeris pula pastinya banyak persoalan mengenai agama ataupun cara baca Al-Quran serta betul dan tartil yang boleh ditanyakan kepada saya. Bertanyakan soalan atau minat masing-masing pastinya akan menimbulkan teruja dalam diri dan akan terus mencari topik untuk dibualkan. Samping itu, siapa juga dapat mengasah bakat komunikasi kita dalam bersosial. Dalam menjadi seorang siswa guru, kita perlu berlatih menyapa seseorang kerana kita akan menggunakan skill tersebut apabila bergelar seorang guru pada suatu hari nanti. Dengan mengamalkan budaya sapa ini, kita akan menambah kenalan dan mengasah kemahiran bersosial dalam diri kita. Terima kasih saudara Haziq. Okey, baiklah. 3S. Itu merupakan satu idea yang sangat menarik. Saya sangat suka dengan setiap penerangan yang telah diberikan secara terperinci oleh saudara Haziq. Saya pun tak pernah terfikir untuk terapkan amalan 3S ni sebelum Haziq memperkenalkan kepada saya sebagai siswa guru. Maksudnya apa yang boleh saya simpulkan di sini, apabila kita jumpa pensyarah dari jauh lagi kita akan senyum. Kita tunjukkan muka kita, senyuman yang paling manis yang boleh kita berikan. Lepas tu apabila kita sudah dekat, kita bagilah salam. Kalau lecturer yang kalau pensyarah yang bukan Muslim, kita cakaplah selamat sejahtera. Kalau kita untuk dah salam tu, takkan kita bagi salam je. Kita mestilah sapa mereka. Kita tanyalah apa khabar, encik sihat ke, puan dah makan. Tapi jika boleh kita tanya perkara yang tidak sensitif dan hanya sikit-sikit saja. Kita tak naklah dituduh sebagai sibuk menjaga tepi kain orang. Baiklah, sekadar bertanya khabar saja telah mencukupi. Bila saya nyatakan sekarang ni, saya bagi contoh pensyarah. Tapi kawan-kawan sekalian, bukan sahaja pensyarah yang boleh kita lakukan amalan 3S ni. Tapi kita boleh praktikkan 3S ni kepada kawan-kawan kita, staf-staf kebersihan, staf pejabat, staf perpustakaan, abang Foodpanda ataupun abang Grab pun boleh. Kita tak tahu dengan 3S ni, kita dapat mengubah keadaan mereka, mengubah emosi mereka. Kita tak tahu mungkin sebelum mereka sampai ke kampus Tun Hussein On ni, banyak rintangan yang mereka hadapi. Dengan 3S
dapat sedikit sebanyak melegakan dan meredakan sikit sebab ada yang menegur dan bertanya khabar. Saya harap kita semua yang bergelar siswa guru dapat mengamalkan amalan tersebut. Baiklah, demikian sahaja tadi perbincangan kita mengenai akhlak mulia yang patut diamalkan oleh selaku siswa guru. Konklusinya, Islam banyak mengajar kita untuk berakhlak mulia. Namun begitu, ianya perlu diamalkan oleh setiap umat Islam, terutamanya kita sebagai siswa guru. Dalam Islam, ilmu dan adab sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan, ia adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada gunanya jika seorang pelajar, iaitu kita siswa guru, memiliki ilmu yang hebat, namun tidak mempunyai adab ataupun etika yang baik. Adab yang baik sebenarnya adalah cerminan untuk manifestasi keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang itu, sepatutnya semakin baiklah adabnya dan begitu juga sebaliknya. Oleh yang demikian, setiap siswa guru perlulah memahami, mengambil berat, mempraktikkan akhlak yang baik. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Saudara Haziq Fahmi, dan tidak juga kepada saudara semua hadirin yang sudi hadir untuk menyaksikan sesi diskusi kita pada hari ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya memohon untuk mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Saya juga ingin memohon maaf selaku pengacara majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.